zuhur dengan asar, ataupun asar itu dibuat pada zuhur. Maghrib dibuat pada isyak, ataupun isyak itu dibuat sama-sama dengan maghrib. Subuh tak boleh jamak. Okay? Niat pada waktu pertama, maknanya kalau kita tak satukan niat, contoh kita nak solat asar pada zuhur, kita niatkan asar itu dihimpunkan kepada zuhur. Kalau kita nak solat zuhur pada asar, waktu zuhur tu kita kena niat dihimpunkan kepada asar. Walaupun asar tu kita nak solat pada waktu zuhur, tapi asar belum masuk, kita dah niat dulu bahawa dihimpunkan solat zuhur dan asar, ditakdimkan, diawalkan. Dia tak boleh solat asar tu, contoh zuhur nak masuk asar, kita tak niatkan pada waktu zuhur, dah masuk asar baru kita niatkan, aku niatkan, tak boleh. Niatkan mesti di awal. Okay? Adakah niat tu dengan lafaz yang tertentu? Tak. Niat maksud apa? Aku nak jamakkan solat zuhur kepada asar, dah, itu dah boleh jatuh niatnya. Okay? Cara solat jamak taqdim, azan, zuhur dan iqamah, niat solat dan mulakan sehingga salam. Setelah itu bangun dan iqamah untuk solat asar. Maksudnya apa? Tuan-tuan, lepas azan ataupun kita azan sendiri, Allahu Akbar, dan kita iqamah sendiri, ataupun tak azan tak iqamah, kita solat zuhur, Allahu Akbar, kita niat solat zuhur dan niatkan jamakkan asar kepada zuhur kan. Niat yang pertama tu niat biasa, aku nak jamakkan asar kepada zuhur. Tetapi lafaznya yang diajarkan di sini adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Okay? Ini yang pertama. Okay? Ataupun ada satu yang saya ikut dalam hukum-hukum fiqh, dia kata majmu'an ilal asri lillahi ta'ala pun boleh, antara dua. Tapi nak yang ni pun boleh. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri lillahi ta'ala. Okay? Allahu Akbar, kita solat zuhur macam biasa, sujud, rukuk, i'tidal, sujud sampai habis. Okay? Dianjurkan bangun untuk iqamah saja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, berqaul Islam, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus Allahu Akbar. Niat lagi ke tak? Yang diajarkan tak perlu. Niat yang pertama dah cukup waktu zuhur tadi. Kerana solat zuhur tadi dah niatkan untuk asar sekali. Okay. Kalau yang lagi satu, solat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan solat yang ditakhirkan. Sholli fardhu asr 4 rakaatin jam'an takhiran ma'a zuhri lillahi ta'ala. Kita solat asar dulu, habis solat asar kita bangun, terus iqamah, terus solat zuhur. Sama je. Okey? Satu niat untuk 2 solat. Boleh? Okey? Ustaz, kalau saya nak niat lagi boleh tak? Contoh saya dah solat zuhur kan, saya solat asar, saya niat lagi ke? Tak perlu. Tak perlu lagi. Jangan susah-susahkan diri. Kalau saya okey, ataupun terbalik, saya solat zuhur dulu, solat jamak takhir, saya solat asar, lepas tu saya bangun, saya solat zuhur, perlu saya niat lagi? Tak perlu lagi lah. Kerana cukup memadai satu niat itu untuk 2 solat. Okey, tuan ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi saya nak terapkan, bila kita niat ni, niat adalah fi'lul qalbi. Niat adalah pergerakan hati. Maksudnya apa? Yang kita belajar ni adalah lafaz. Lafaz tu usolli fardhu zuhri. Tapi niat tu apa? Hati kita kata, aku nak solat zuhur, digabungkan dengan asar, kan, kerana tunai kerana Allah SWT. Itu dah memadai. Itu sebab ulama kata, kalau kita nak lafazkan dengan bahasa Melayu boleh, bahasa orang putih boleh, Cina boleh, India boleh, semua boleh. Bagaimana sebelum kita takbiratul ihram. Kerana selepas takbiratul ihram, segala apa-apa yang disebut dalam bahasa lain daripada Arab adalah membatalkan solat. Walaupun dalam bahasa Arab usolli fardhu zuhri, kerana usolli fardhu zuhri ini bukan dalam bacaan solat. Sebab antara mungkin orang-orang dulu pegang pendapat yang ketika nak letak niat tu mesti takbir Allah. Allah
Saya faham kalau ada yang buat itu menyusahkan diri. Niat dulu. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaat kita. Allahu Akbar. Dah. Jangan Allah terus lupa kan. Apalah. Stop dulu. Ulang lagi. Allah. Akhirnya saya pernah nak dapat, saya minta maaf pakcik-pakcik, abang-abang, bapak-bapak yang mana adik-adik yang mana buat kerja tu, stop sekarang. Niat dulu, takbiratul ihram, insya-Allah masuk. Jangan susahkan diri. Nabi tak pernah ajar susahkan diri, Allah Taala tak pernah ajarkan susahkan diri. Niat dulu. Sebab niat boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, boleh bahasa orang putih pun boleh. Tetapi bila kita Allahu Akbar, maknanya nothing you can put inside the solat except apa yang Allah Taala ajar dan Rasulullah SAW ajarkan di dalam solat yang disebut. Okey. Mudah aja. Simple aja. Okey, sebab kita boleh gunakan. Tak familiar nak bahasa Arab. Tak semua orang pasti berbahasa Arab. Usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin jam'an taqdiman mal asri lillahi ta'ala. Panjang tak? Panjang kan? Untuk yang sekolah Arab boleh hafal. Yang tak sekolah Arab, usolli fardhu zuhri arba'a, 4 kan? Raka'atin. Daripada rakaat jadi harakatin, harakat. Solat jemaah niat dalam hati maksudnya. Okey. Dia gini. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu berserta niat. Ibu-ibu, kakak-kakak, bila kita masuk, kita nak solat berjemaah, apa niat kita nak solat berjemaah? Itu niat tu. Okey. Yang ulama ajar ni adalah lafaz. Lafaznya usolli fardhu zuhri. Itu saya kata. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia tak boleh solat kerana dia tak ada lafaz. Lafazlah. Buat je. Tapi buat ketika sebelum masuk waktu solat, sebelum masuk takbir. Okey, contoh kadang-kadang nak masuk kan. Aku nak solat asar berjemaah kerana Allah Taala. Dah, Allahu Akbar. Dah. Itu adalah jemaah. Itu lafaz lah. Niat. Yang lafaznya yang tadi saya cakap dulu. Tapi kakak nak cakap, hati kata. Tapi hati nak solat. Takkan kakak datang solat asar, kakak kata aku nak solat isya. Ini waktu asar kan, asar lah kita solat. Itu maksud dia. Okay, itu lafaz. Saya praktikan pasaran. Niat ni buatkan orang lafaz. Ada orang tak solat, asal lafaz tak faham. Kalau siapa yang pernah, saya rasa Ustaz Harun pernah kongsikan, kita ada 13 rukun solat. Yang wajib baca apa saja? Fatihah. Lagi apa? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi, beri salam. Yang lain tu semua sunnah hay'ah. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Okey. Ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh hafal lah. Rabbi fili warhamni. Buih-buih mulut saya dia baca. Apa suruh buihkan mulut awak? Baca yang mampu je. Dan kadang-kadang kita pun tak nafikan. Saya pun dulu daripada madrasah pun memang itulah. Di sekolah madrasah. Alhamdulillah kita survive lah. Baca. Just imagine budak-budak baca. Hafalkan at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang tak? Kalau budak-budak boleh kita rotan. Bapak budak nak rotan. Siapa berani nak bawa rotan bapak budak? Tak boleh. Ajarkan yang mudah. Tapi kalau dia boleh pelan-pelan, dia ada niat azam dia nak baca panjang-panjang. Sama juga Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala wajhatu wajhiya lillazi fatara. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak, baca. Kalau setakat baca tak faham makna pun, biar kita baca, kita faham makna. Baru solat kita ada khusyuk. Baca panjang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala. Itu version nombor 1. Panjang dia sampai situ je.
Yang versi nombor 2 tu yang kita baca wajah tu wajihnya. Apa maksud wajah tu wajihnya? Aku menghadapkan pemandangan terhadap Allah Ta'ala. Inna solati wa nusuki. Bagus. Tapi kalau kita tak faham, kita baca inna solati, semua solatku, wa nusuki, segala amal kebajikanku, wa mahyahya wa mamati, setiap kehidupanku, mahyah wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Ta'ala. Kan sedap. Fatihah. Dah bertahun-tahun kita belajar Fatihah. Cuba kita internalize dia balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa, raja bagi setiap alam. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Maliki yaumiddin pada hari agama, pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terhadap engkau kami menyembah, terhadap engkau kami mohon pertolongan. Baru bacaan tu ada datangkan feeling dia. Hari tu ada orang komplain dengan saya, dia cakap, Ustaz, apa hukum solat imam-imam yang baca surah panjang? Saya cakap, kalau ikut Nabi cakap, Nabi memang marah kerana ada sahabat dia baca surah Baqarah. Sahabat-sahabat member yang lain jumpa Rasulullah Ibn Abbas saya. Saya lupa siapa sahabat yang baca panjang. Dia kata panjang sangat baca Baqarah. Apa Rasulullah marah yang sahabat komplain ke Rasulullah marah imam? Rasulullah panggil imam kata, kau nak fitnah agama Islam. Habis orang tanya saya balik, Ustaz, tapi dalam hadis Rasulullah, Nabi banyak baca yang kata Nabi suruh surah pendek-pendek, tapi Nabi baca lebih kurang panjang-panjang. Saya cakap, kita kena faham, Nabi orang Arab, sahabat orang Arab. Bila Nabi baca, sahabat boleh faham, dapat dia punya feel. Ibu-ibu kat sini, kita baca surah Baqarah panjang-panjang, ibu faham apa? Tak faham, saya bukan nak menceritakan. Tapi kalau kita baca juz amai surah Qul huwallahu ahad, semua orang faham, lagi dapat pahala pasal kita faham. Kalau tak pun kita kata wal asr, demi masa, orang pun faham. Surah Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi, orang semua tahu. Ini cerita pasal Abraham nak hantam Mekah. Semua orang boleh relate. Maka solat itu menjadi satu zauq, menjadi satu feel. Bila solat, baru orang boleh ada rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan kalau nak baca surah panjang, boleh ambil surah-surah panjang, surah-surah yang datangkan makna. Contoh, Allah Akbar, bila baca Rabbana hab lana min ladunka rahmah, Rabbana hab lana azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sedikit sebanyak dalam 25, 35%, 45% banyak tahu pasal apa? Doa tak lepas solat. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkan aku isteri dan juga anak-anak sebagai yang pendidik mata. Dan jadikan aku zuriat aku sebagai ketua bagi orang pemimpin bagi orang-orang beriman. Dia boleh relate. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, anugerahkan aku kebaikan di dunia dan anugerahkan aku kebaikan di akhirat, dan di dunia daripada akhirat neraka. Surah-surah ini dia akan relate dengan kita boleh faham. Jadi orang solat tak ngantuk ataupun tak solat ni. Saya tanya, siapa yang dalam solat gila Imam Hafiz ni, panjang betul surah dia, betul tak? Jangan cakap tuan-tuan, saya pun kadang-kadang sama juga. Ya Allah, dia pergi baca surah, contohlah, dia pergi baca surah ayat yang ni, ayat panjang tu. Alamak, dia baca surah ayat panjang pula. Orang ni nak cepat-cepat. Faham Walaupun kalau kata ustaz, masjid ini amalannya dia baca surah panjang. So kalau ada orang yang satu dua orang yang datang komplain, kita tak boleh terima. Saya cakap terbalik. Islam melihat minoriti. Kalau ramai-ramai biasa baca surah panjang, minoriti datang ni, dia nak baca surah pendek, dia kata, panjang sangat lah. Kena tengok minoriti. Kenapa? Majoriti yang datang semua mungkin pincit. Yang dua datang ni solat, lepas tu dia nak kena ziarah orang tengah meninggal. Contoh, dia akan uruskan. Siapa yang lebih kena uruskan? Orang yang nak uruskan orang meninggal ni.
Jadi kena prihatin bagi orang yang minoriti, bukan untuk majoriti. Islam macam gitu. Itu sebab kan kita di antara Islam menyuruh kalau orang tu ada 99 kejahatan tapi dia ada satu kebaikan, tengok kebaikan dia, bukan tengok yang 99 kejahatan dia. Tengok benda yang sikit apa yang itu Islam suruh. Okay? Kembali kepada yang ni, solat jamak takhir, bukan ta'iyah ta'iyah tu tangan. Cara solat jamak takhir adalah masuk zuhur, niatkan dalam hati untuk takhirkan. Aku niatkan untuk lambatkan zuhur ini kepada asar ataupun dihimpunkan kepada asar. Perkataan yang sesuai adalah himpunkan. Selepas azan dan iqamah untuk melakukan salat, niat salat asar dan mulakan sehingga salam dan bangun semula untuk salat zuhur ketika waktu asar nanti. Dan tadi waktu zuhur didiri balik untuk asar. Nanti lagi satu, dia niatkan dulu untuk himpunkan kepada asar, tapi bila masuk waktu solat asar baru didirikan solat asar. Lepas tu habis dia bangun lagi, dia mulakan dengan solat zuhur. Okay. Kenapa ada ustaz mengajarkan supaya ada iqamah, ada yang tak perlu iqamah? Kerana iqamah ni sebagai benteng antara satu solat dan itu solat yang kedua. Okay. Tapi dia tidak boleh, dia mesti mualat. Mualat ni berterusan, dia tak boleh lama sangat. Contoh ibu-ibu dah habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma tassalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbal bisal. Tak boleh. Terus bangun nak doa selepas solat yang kedua, doa dia tak boleh. Antara pisah antara satu solat yang pertama dengan solat yang kedua tu dia sertakan dengan doa. Lagi kalau imam tu dijemput jadi dalam rombongan tu ada satu imam. Imam lepas solat dah, Allahu tassalam wa minkas salam, imam pun baca doa, syok baca doa. Habis tu salah. Lepas tu imam terus bangun, makmum katakan semua ikut. Habis solat yang seterusnya tu barulah ramai doa. Okey? Boleh insya-Allah. Bila boleh jamak solat jamak qasar, okey? Ni sama je okey. Cara jamak takdim musalli fardhu maghrib salasa. Itu bukan talata. Itu sebab bahasa Melayu ni dia kalau romanize dia tak kena. Kalau orang yang ikut word by word dia kata usalli fardhu maghrib talata. Raka'atin jam'an takdiman, jam'an ma'al isya' lillahi ta'ala. Talata dia salasa, 3. Salasa. Kan sama-sama baca salasa. Bagus. Dicek dia betul. Salasa. Dia akan keluar, dia sa bukan sin. Salasa. Jadi bagi ustaz dengan ustaz, Pak Ustaz. Ustaz dia tak ustaz, dia ustaz. Berapa lagi? Okay. Saya niatkan solat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan solat isyak dengan jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okay. Ataupun jamak takhir, bukan takhir. 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 Dia bukan ain pun, dia hamzah. Takhir. Khakhir, takhir. Dia bukan takhir. Macam siapa tengok UFC? Khabib marah kan? Don't call me Khabib, tapi Khabib. Nama dia Khabib. Khabib. Tapi sudah Habib ni kata daripada hub sayang. Habibullah. Habib. Bahasa Arab ni istimewa. Hanya dalam solat, dalam bacaan Quran sahaja kena berbual ikut mahraj sifat huruf. Ibu-ibu jangan pula luar daripada solat ibu panggil anak-anak gini, ya Ahmad. Jangan. Itu dalam solat, dalam baca Quran aja. Jangan suruh ya Ahmad. Jangan ajak makan gunakan taranum ataupun gunakan tajwid. Mari anak makan nasi atas tinggal dengan ikan. Tak ada. Itu hanya
dalam solat dengan baca Quran saja perlu ada tajwid, ada perlu taranum sedikit lah. Okey, boleh insya-Allah. Seterusnya kalau kita solat takhir sama juga saya niat solat isyak 2 rakaat digabungkan dengan solat maghrib dengan jamak takhir qasar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ada kan? Betul Okey. Sekali lagi, kalau jamak takdim untuk solat maghrib, usalli fardhu maghribi salasa raka'atin jam'an taqdiman ma'al isya' lillahi ta'ala. Bermaksud saya niat solat maghrib 3 rakaat digabungkan ataupun dihimpunkan dengan solat isya' dengan jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Kalau jamak takhir, usalli fardhu isya' rak'ataini jam'an takhiran ma'al maghribi qasran lillahi ta'ala. Bermaksud saya niat solat isya' 2 rakaat digabungkan dengan solat maghrib dengan jamak takhir qasar kerana Allah SWT. Okey. Ketika itu bila kita solat isya', solatnya 2 rakaat. Okey. Kita bangun solat maghrib 3 rakaat. Okey. Ataupun kita solat maghrib dulu 3 rakaat, kita bangun kita solat isyak 2 rakaat. Okay. Kalau solat tu zuhur dengan asar, maka kita solat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Okay. Sama ada di awal ataupun diakhirkan. Okay. Boleh insya-Allah? Jelas tak? Kalau tak jelas saya ulang balik bacaan ni. Kalau tak jelas pun tuan-tuan, saya terus terang kalau kita tak ikut bacaan yang ada kat sini ni, saya tanya, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, bapak solatnya tahu tak? Tahu kan? Solat macam biasa, dia tak ada solat, dia tak ada perubahan. Dia tak ada 4 kali rukuk, tak ada. Solat macam biasa je. Cuma niatnya. Yang penting kalau kita niatkan, contoh, ni contoh, solat zuhur kita gabungkan dengan asar. Bila kita niat pada waktu pertama, aku nak gabungkan asar kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Bila kita solat, saja aku solat zuhur, okay, yang digabungkan dengan asar 4 rakaat. Kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat, 2 rakaat kasran, kasran dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Itu je. So solatnya macam biasa, 2 rakaat, dalam salam, bangun, iqamah, lepas kita terus Allahu Akbar, solat lagi 2 rakaat untuk asar. Kalau kita nak takhirkan, lambatkan kepada asar, pada solat zuhur itu kita dah niat awal-awal, aku berniat untuk lambatkan ataupun takhirkan solat zuhur kepada asar. Lepas tu kita solat zuhur, kita solat asar macam biasa, Allahu Akbar, kan? Kita dah niat kita niat dulu, saya tu solat asar yang digabungkan bersama zuhur, qasar, takhiran lillahi ta'ala, yang dilambatkan kerana Allah SWT. Terus Allahu Akbar, solat asar 2 rakaat, habis iqamah, terus kita diri, kita solat zuhur 2 rakaat. Dah. Tu. Kalau maghrib pula macam biasa, sama juga, saja aku solat maghrib yang di mana saja aku solat maghrib yang digabungkan dengan isya, jamak, qasar, takdiman didahulukan kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur, solat maghrib macam biasa 3 rakaat, beri salam, diri, iqamah, Allahu Akbar, habis Allahu Akbar. Apa ini lagi? Terus solat isyak. Kalau kita takhirkan kepada isyak, waktu maghrib tu kita niat, aku nak gabungkan maghrib kepada isyak. Lepas tu kita diri solat fardhu, ataupun kita kata saja aku solat isyak jamak qasar yang digabungkan dengan maghrib kerana Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab saya kata, kita gunakan perkataan kita boleh faham. Kadang-kadang kita nak gabungkan, kita gunakan perkataan jam'an pun boleh juga. Mana kita campur, kita gunakan jamak, jamak ni maknanya digabungkan. Lepas tu kita nak kata pendikan dalam bahasa Melayu, susah sangat, dah biasa. Jam'an, qasran pun boleh juga. Saya aku solat maghrib, jamak, qasran, bersama isyak kerana Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala. Boleh juga, masalah. Okay, niat tu kita boleh lafaz ikut kita punya kefahaman. Okay, jangan sebaca kita ikut macam ni, kerana kita tak nak menyusahkan. Kita ikut word by word, okay, akhirnya kita pun kadang lost dengan bacaan. Tapi kalau kita gunakan yang kita faham, boleh. Kerana apa? Selagi mana kita belum takbiratul ihram, maka kita boleh solat, kita boleh lafazkan
seperti mana yang kita faham. Okay? Kerana lafaz yang saya ulangkan balik, lafaz ini bukan dalam hukum fiqah yang mana Nabi ajarkan kita kena lafaz kata ni. Lafaz ni ulama ajarkan kita. Okay, pasal apa? Orang Arab tahu nak solat tu usolli lah. Usolli tu saja solat. Okay? Solat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Contohlah. Jadi niat ini kita lafazkan sebelum kita takbiratul ihram agar dia memudahkan kita punya solat. Kita tak sibuk dengan niatnya, kita lebih fokus kepada penghayatan solat kita di dalam bacaan kita. Boleh insyaAllah? Ada soalan? Ada soalan tentang jamak kasar? Kalau kita duduk maghrib, kita kalau isyak, kita 2 rakaat perbuatan. Kalau kita macam kata, kalau kita kasran, kita 2 rakaat. Maknanya kerana apa? Tadi bila kita dah lebih dari 80 km, 90 km ataupun kita dalam perjalanan tempat yang kita nak tinggal tu lebih daripada 80-90 km, kita boleh pendekkan. Contoh, tuan-tuan pergi umrah kan, bila dah kapal terbang, kita solat apa? Bila kat kapal terbang, penuh ke jamak kasran ke jamak taman? Taman ni penuh kat atas kapal terbang, bukan kat Singapura. Kalau dekat airport boleh lagi pakai penuh, tapi kasran atas naik kapal berlepas dari Singapura dah boleh. Boleh jamak kasar itu kan di atas. Jadi terpulang pada kita nak macam mana. Ada orang berkira juga kata, dia boleh solat dekat airport, dia tak nak solat kat airport. Kata, aku solat kat airport 4 rakaat, aku nak solat kat atas. Terpulang. Kerana Allah SWT kata dia memberikan kemudahan ketika safar. Jadi pilihan. Berdosa tak orang yang dimediakan solat? Tak berdosa, kerana itu adalah hadiah daripada Allah SWT. Tapi kalau kita ambil yang penuh, apa beza dia? Okay. Pahala dulu dapat. Lebih afdal kerana Allah Ta'ala sebut tentang asar ni bolehkan bagi orang yang travel. Okay. Tetapi orang yang solat penuh pun tak nafikan ada kelebihannya juga. Kerana apa? Lagi 2 rakaat dia solat, dia sebut Al-Quran, dia baca Fatihah. Al-Quran kalau dia baca Al-Fatihah, pahala lebih lah. Siapa-siapa yang baca Al-Quran, kalau alif lam mim bukan 1 tapi alif 10, lam 10, mim 10. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai habis, ada berapa banyak? Kali-kali dengan 10. Banyak. Jadi kedua-duanya ada kelebihan. Tapi kemudahan yang Allah Ta'ala berikan adalah rukhsah bagi orang yang travelling dapat jamak kasar. Okay. Boleh? Ada insyaAllah. Okay. Saya alhamdulillah untuk minggu ni jamak kasar dan jamak dan kasar aja. Okay. InsyaAllah minggu hadapan kita akan okay. Minggu hadapan saya double check. Double check. Sebentar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang pertama saya nak promote ceramah 28 Februari. Hikmah. Ini online kami dah 28 Februari nya. Ada tak?
Okey, maaf. Yang pertama adalah 28 Februari hikmah. Saya tengah cari mana dia. Okey, maaf saya tertinggal ini poster dia. Pada 28 Februari insya-Allah tentang silap siapa, isteri ke suami yang nusyus. Ini macam cerita Samsul aja. Kak, ini sorry Kak. Ini dia online ke Kak Masjid? Saya ni lah. Oh, FB Live. FB Live. Jadi boleh pergi Facebook Masjid Darul Salam. Okay. Pada 28, 8 hingga 9.30 malam. Di antaranya adalah penelitian Ustaz Dewan Hadi Muhammad Syahini dan juga Ustazah Kasum binti Muhammad Isa. Jadi siapa yang ada kelapangan, FB aja, boleh pergi FB. Ini yang ini pula pada 7 Mac 2 minggu depan, insya-Allah kita ada malam nisfu Syaban. Okay, kita ada insya-Allah. Kalau dalam kebiasaan orang Islam ni, kebiasaan kita ni masyarakat, dia kalau ada malam nisfu Syaban, dia ada baca selawatan dan dia ada makan. Insya-Allah lah insya-Allah. Tapi insya-Allah minggu ni Selasa pada jam 8.30 adalah apa nak saya kongsikan apa yang dia akan katakan di dalam rumah tangga suami dan isteri masing-masing diberikan tanggungjawab. Antaranya adalah isteri perlu mentaati suami dan suami perlu menyantuni isteri. Namun apakah sebenarnya pengertian taat? Adakah apabila isteri tidak mendengar kata suami dibenarkan menyakiti isteri? Jadi ini ada perbincangan di dalam wacana kita hari Selasa. Jadi siapa yang dengar, FB Live jam 8.30. Okay. Isteri ni kita boleh marah tak agak-agak? Nabi ajar marah isteri macam mana kan? Nabi pernah marah isteri dia, boleh ambil rotan, tapi rotan lagi rotan manja dia. Betul? Nabi betul. Nabi paling yang Nabi merajuk, Nabi merajuk juga pasal Nabi manusia. Dalam hadis Nabi merajuk, Nabi buat apa? Nabi tinggalkan tempat tidur, Nabi tak balik rumah, Nabi tinggal masjid saja. Okay, maknanya kita boleh merajuk dengan isteri lah. Nanti awak tidur seorang kan? Saya tidur kat sofa, contoh. Okay, lebih daripada itu tak boleh. Okay, macam mana kita punya isteri kita, tetap kita kena menyantuni isteri kita. Begitu juga isteri dengan suami. Suami kita ni memang ganggu. Tetap kita kena hormat, kena taat suami kita lah. Kerana suami kita ni yang cari nafkah, suami kita yang ustaz, nafkah pun dia tak cari ya ustaz. Dia pun sekali-sekala dia balik rumah. Itu kita tengok cerita Piramli. Suami kau memang tak guna. Kalau suami kau balik jumpa apa? Minta cerai dengan dia, kau kahwin dengan aku baru sama. Apa lah tu tabik ni? Itu lain lah. Okay? Itu tak boleh. Kita tak boleh ceraikan, kita tak boleh senang-senang nak lafalkan cerai kecuali bila benar. Benda tu tak ada jalan pengakhiran. Ini saya selalu, tadi pun saya baru interview pasangan. Saya nasihatkan, dalam rumah tangga, musuh kita yang pertama bukanlah mertua kita lah. Dia kata tu, mak mertua aku ni memang lah, bapak mertua aku memang. Dia punya punca pertama bukan mak bapak kita, bukan mak bapak kita. Punca pertama adalah syaitan. Kerana apa? Nabi ada satu hadis ni, saya ingat sekarang. Dia ada satu syaitan ni, dia cerita dia, syaitan akan tanya dengan kuncu-kuncu dia, kau buat apa? Oh, nanti aku telah kufurkan orang, aku kasih orang buat berzina, aku kasih orang minum arak. Syaitan semua tak pandang. Sampai satu syaitan kata, satu iblis kata, aku tadi dapat ceraikan orang. Kau dapat ceraikan orang, kau duduk sebelah aku. Jadi musuh yang pertama
adalah syaitan yang nak ceraikan suami isteri. Jadi sebab bila tengah marah, Nabi kata apa? Duduk. Kalau tak boleh duduk juga, baring. Tak boleh baring, angkat wuduk. Okay? Kalau tak boleh juga, marah. Masa marah tu api masuk dalam Xbox. Ini masuk Xbox, sejuk. Okay? Jadi adalah musuh kita pertama adalah syaitan. Apa-apa pun kita ingat. Sebab kita disuruh A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah SWT daripada segala hembuskan, bisikan, godaan syaitan. Kenapa? Syaitan yang buatkan kita pertama marah. Dia jentik sikit dia. Yang lain kita akan terikut. Jadi pertama-tama kita, bila kita kena jentik aja, kita ingat astagfirullahaladzim, kita bersifat, InsyaAllah kita akan. Dan saya pun tak terkecuali. Saya pun ada juga kadang-kadang ikut takdir marah saya marah kan. Lagi bila naik motor kan, orang kilas kita kan. Oh, kau kilas aku so kita perah juga. Perah pun itu kena ingat balik. Sebab Allah Ta'ala, Rasulullah SAW ajarkan kita apa? Naik kenderaan ada baca doa dia. Supaya bila dia keadaan marah pun kita ingat balik, kita tidak baca doa. Takkan kita nak perah juga. Perah mesti perah babe. Kita tak boleh kasi orang kilas saja kan? Tapi ingat apa dia punya konsekuensi dia kita perah, kita lawan balik. Kalau kita accident, saya jadi, kalau kita meninggal dunia, anak jadi yatim, isteri jadi janda. Jadi ingat balik kalau kita ni kalau kita buat sesuatu perkara tu, sebab Allah SWT selalu ingatkan kita dalam banyak Al-Quran kita afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Tidak kau selalu memikirkan, tidak kau selalu fikir, tidak kau mengambil iktibar, agar kita selalu buat sesuatu perkara itu ingat balik apa yang puncanya akan berlaku kalau kita lakukan tersebut. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Tak ada soalan? Jangan saya penyakit betul. Jangan saya penyakit. Tapi kadang-kadang sakit datang kan. Sakit datang. Apa pun kita buat, kita ingat balik bahawa kita buat ni semua adalah ujian daripada Allah SWT. Tak ada benda yang kita buat. Orang yang diuji dengan kemiskinan, orang juga ada diuji dengan kekayaan. Bukan miskin aja, tak ada duit juga orang uji. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan. Bila kita kekayaan, bukan kita makin dekat dengan Allah SWT, jadi kita makin jauh dengan Allah SWT. Maksudnya kaya ke, miskin ke, sihat ke, ataupun kita sakit ke, adalah ujian daripada Allah SWT. Kita lihat bagaimana. Okey, InsyaAllah kalau tak ada, kita akan okey, dari satu benda kita masih menjual kurma. Kurma ni untuk menyala juga pembangunan masjid, InsyaAllah. Okay, jadi siapa yang ada kelebihan nak beli kurma boleh, kurma. Kak Lidah ni kurma ajwa Okay, kurma ajwa ni ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang makan kurma ajwa alia ni kurma yang ditumbuhkan di daerah kawasan Madinah. Okay, satu setiap pagi dimakan sebanyak 7 kali, maka dia akan dijauhkan daripada segala penyakit. Jadi tuan-tuan ibu-ibu kalau ada lelaki tak semestinya nak pergi Darussalam. Tuan-tuan ibu-ibu ada ada konteks orang jual kurma, beli kilo ke 2 kilo ke untuk makan sebagai syifa. Orang kita setiap pagi makan kurma lah. Okay? InsyaAllah tadi kita akhiri dengan kita tak akan baca semua lah yang mana saya insyaAllah saya akan beri kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hidup ini hingga akhir hayat nanti, hingga akhir hayat nanti. Astaghfirullah